Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi yang ceria ini, 20 Muharram 45, 7 hari bulan 8 23, kita teruskan pengajian kita dalam kitab tafsir. Sambungan kita pada kali ini surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah, surah yang ke-98, juzuk yang ke-30. Ayat yang kita akan baca ayat 6, 7 dan 8. Ayat 6, 7 dengan 8. 3 ayat ya, cuma oleh kerana surah ni dia agak ada panjang-panjang sikit. Dia punya ayat, sebab tu dia kata surah Madaniyah, surah turun di Madinah. Bagi pelajar yang ada tafsir, pimpinan buka 1418. 1418. 1418. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Balik semula kepada huraian ataupun tafsir kita. Tafsir surah. Ayat 6, Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik itu akan ditempatkan dalam neraka Jahannam, kekalah mereka di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah sejahat-jahat makhluk. Allahu Akbar. Nas'alullaha al-afwa wal afiyah. Kita tengok kepada munasabah susunan ayat. Munasabah yang pertama, dalam ayat yang kita dah baca 1 hingga 5, Allah Ta'ala sebut keadaan orang kafir. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Tidaklah orang-orang kafir di kalangan ahlul kitab dan pokok musyrikin itu beriman sehingga datang kepada mereka bayyinah, keterangan.
Kemudian Allah Ta'ala sebut keadaan orang mukmin. Wa ma umiru illa liya'budullah. Mereka tidak diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah Azza wa Jalla. Maka di akhir ayat ini, surah ini, Allah Ta'ala ulang balik kepada dua-dua kumpulan tadi, iaitulah fabada'a aidan bihalil kufar. Maka Allah Ta'ala ulang balik apa kesudahan puak-puak kafir di akhirat. Itu dipanggil munasabah. Mula dengan kafir dulu, kemudian di ujung ni dia kafir pula. Allahu Akbar. Isu yang kedua, Allah Ta'ala sebut keburukan ahlul kitab dan orang musyrikin, orang kafir. Kita dah bincang dalam siri lepas kenapa Allah pisahkan kafir, musyrikin, kafir tulen dengan ahlul kitab. Ahlul kitab kafir juga, tapi dia sebut kafir ada kitab. Musyrikin kafir tak ada kitab. Ingat ni. Kemudian dalam ayat ini Allah ulang balik menyebut tentang keburukan, kebobrokan puak-puak ahlul kitab yang menyeleweng daripada kitab mereka dan menolak kekeliruan yang ditimbulkan oleh mereka. Hasil daripada keliru itu diikuti oleh puak kafir. Kafir Mekah ni tak tahu apa. Dia bukan ada kitab, tapi dia pergi belajar dengan penyelewengannya daripada ahlul kitab untuk lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di akhir surah ini dibawa dua-dua Allah Ta'ala jatuhkan hukum syarrul bariyah bagi puak kafir, khairul bariyah bagi orang yang beriman. Allahu Akbar. Allahumma ja'alna minal mu'minin al-khashi'in al-khaifin. Ya Allah, jadikan kami ni orang beriman, orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla, orang yang sentiasa tunduk kepada Allah. Layakkan kami masuk dalam kumpulan khairul bariyah, sebaik-baik makhlukmu ya Rabbal Alamin ya Arhamar Rahimin. Mari kita pergi pada tafsir. Innal ladzina kafaru innal kuffar minal yahudi wan nasara wal musyrikin. Jadi Allah Ta'ala pisahkan di antara Yahudi dengan Nasara dengan puak kafir. Kenapa? Kita dah jawab dalam siri lepas dan kita akan jawab juga dalam siri ini insya-Allah. Tiga-tiga kumpulan ini, Yahudi, Nasara dan segala jenis kafir yang lain, fi nari jahannam yaumal qiyamati, mereka akan dilontar, dicampak, ditohuk dalam neraka. Makithina fiha abada, mereka akan kekal dalamnya selama-lama. Cuma para pelajar tengok dalam sudut ilmu tadabbur, ayat yang sama, lebih kurang dalam isu yang hampir sama tapi berbeza. Ayat 6, khalidina fiha, break situ. Ayat 7, ayat 8, khalidina fiha abada. Tengok, ada tambahan kalimah abada. Jauh tu makna tu. Yang pentingnya mereka ni dua-dua kumpulan kekal dalam neraka belaka. Kekal belaka. Hak duduk neraka apa kekal, yang syurga apa kekal. Tapi yang syurga disebut tambahan kalimah abada. Ini dari sudut ilmu tadabbur kita kena bincang. Maka Allah jatuhkan hukuman ke atas puak-puak kafir. Berapa jenis kafir, asalkan kafir, jatuh hukum. Ulaika hum syarrul bariyah, ai ulaikal kufaru minal yahudi wan nasara wal musyrikin. Tiga-tiga kumpulan ni, hak ada kitab ke, tak ada kitab ke, kafir tulen ke, kafir hak baru jadi ke, iaitulah syarrul khaliqati, sejahat-jahat makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan, iaitulah kumpulan yang kafir terhadap Allah Azza wa Jalla. Maknanya orang yang kafir terhadap Allah Azza wa Jalla, mereka lah orang yang sejahat-jahat makhluk
dari sudut akidah. Tanda pelajar dari sudut akidah. Jangan ada orang mari cerita dengan kita di sini, kafir baik. Dia charity, dia tolong orang, dia tak pernah pukul orang, dia tak buat benda tu, tak buat benda ni. Kita kata baik dengan makhluk, tapi sejahat-jahat makhluk dengan Allah Azza wa Jalla. Sebab dia syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Jadi kita ni mesti baik dengan Allah, baik dengan makhluk. Kalau setakat baik dengan makhluk tapi dengan Allah tak baik, maka itu manusia syarrul bariyah, manusia yang celaka, yang tidak diiktiraf oleh Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Ayat ini ditafsir dengan suratul Anfal ayat 55. Inna syarrad dawabbi 'indallahi allazina kafaru fahum la yu'minun. Sejahat-jahat makhluk yang berjalan atas muka bumi ini, pada perkiraan, pada pandangan Allah Azza wa Jalla, di sisi Allah Azza wa Jalla, allazina kafaru fahum la yu'minun, iaitulah puak-puak kafir yang mereka tidak beriman. Allah jatuhkan hukuman ayat ini, inna syarad dawab, sejahat-jahat makhluk yang berjalan atas muka bumi. Dalam ayat Al-Bayyinah, hum syarrul bariyah, mereka ialah sejahat-jahat makhluk yang ada di atas muka bumi. Sebab Allah bagi rezeki, Allah ciptakan mereka, tiba-tiba mereka syirik dan kufur terhadap Allah Azza wa Jalla. Kita mengatakan inilah perkara yang cukup berbahaya. Uslubul Quran, bila sebut hak jahat, dia akan sebut muqabil, lawan dia yang baik, yang comel, yang molek, supaya kita tak tertanya-tanya. Kalau kumpulan tu jahat, habis aku nak gimana? Ni jawab dia. Tengok ayat 7. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Tadi syarru, yani khairu. Biasa dilawan. Jadi biasanya Allah SWT lamma zakaral a'da, bila dia sebut musuh-musuh Allah, maka diulangi, diikuti dengan aulia Allah, wali-wali Allah. Kita ni kena ingat, apa dia musuh Allah? Siapa dia musuh Allah? Kita jangan mudah panik bila kita kata musuh-musuh Allah. Sama ada dia tu kafir sengoti, itu musuh Allah dari sudut akidah, ataupun anak-anak orang Islam yang nak menjalankan kerja-kerja maksiat di atas muka bumi, mereka juga dikira a'da Allah, musuh-musuh Allah. Jadi musuh Allah tu banyak peringkat. Peringkat yang tertinggi kufur dan menentang Islam. Ada orang kafir tak menentang Islam pun dia kira musuh Allah, sebab musuh dari sudut akidah. Kalau dia musuh kafir, menentang Islam, lawan syariat Allah Ta'ala, maka ini dipanggil peringkat yang tertinggi dari kalangan a'da Allah, dari kalangan musuh-musuh Allah. Dia kena belajar, musuh Allah tu banyak. Orang ni orang Islam, tapi kerja dia nak buat maksiat, menaja maksiat. Orang buat benda-benda baik dalam hukum Islam, dia nak ubah jadi benda tak baik. Itu juga termasuk dalam a'da Allah, dalam musuh Allah. Jadi kita jangan duduk nampak satu kategori yang musuh Allah. Jangan. Sama juga bila kita sebut tentang munafik. Munafik pun ada dua kategori. Munafik i'tiqadi, yang ni kafir tulen, duduk di bawah neraka. Orang Kelantan kata patak neraka. Patak ni mana bawah dasar neraka. Satu lagi dia panggil munafik amali, yang ni perangai tingkah laku, iaitulah berbohong, bila cakap bohong, bila janji tak tunai, bila berlawan sekira nak benang, tak kira mencari kebenaran. Dia beza di antara orang yang berlawan, berdebat mencari kebenaran, dengan orang yang berdebat nak menang. Itu lain, itu sifat munafik. Wal iyaz billah.
Maka para jemaah sekalian, kita kena tengok kepada kategori. Tengok pada kategori. Kena belajarlah ilmu akidah, ilmu maratib. Martabat pahala. Ahli syurga pun berbeza, martabat tak sama. Ahli neraka pun macam itu juga. Allahu Akbar. Maka orang yang beriman, alladzina amanu wa amilus salihat, dan beramal soleh. Syarat dia beriman dengan Allah, dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa amilu al-a'mal salihat, dan mereka beramal dengan amalan yang soleh. Ulaika hum khairul khaliqati allati khalaqaha Allah Ta'ala. Mereka lah termasuk di kalangan makhluk yang sebaik-baik makhluk yang Allah Ta'ala ciptakannya di atas muka bumi ini. Allahumma ja'alna min khairil bariyati. Ya Allah, jadikan kita ini sebaik-baik makhluk yang disayangi oleh Allah di atas muka bumi ini, ya Rabbal Alamin. Ini kena ingatlah pelajar-pelajar, para jemaah sekalian, jangan pun nama anak khairul bariyah ataupun syarrul bariyah. Dalam Quran ada ni. Quran lah. Quran tapi bukan digunakan untuk tazkiyatun nafsi. Kalau kita kata budak ni nama dia khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Betul ke sebaik-baik makhluk? Lepas tengok dia nakal pula esok. Nyanyi. Jadi kita kena letak, dia kata nama ni tidak menunjukkan tazkiyah. Tazkiyah maknanya pembersihan, kesucian. Nama dia tu suci dah dia. Kita letak nama-nama yang menunjukkan tawaduk pada Allah Azza wa Jalla. Baik. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnil tajri min tahtihal anhar. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah syurga Adnin. Syurga Adnin, iaitulah tempat tinggal yang kekal. Adnin maknanya tempat tinggal yang kekal. Mengalir di bawahnya beberapa sungai, kekallah mereka dalamnya selama-lamanya. Tengok ni, Allah kata khalidina fiha abada. Kekallah mereka selama-lamanya, mana tidak ada sebarang keraguan, sebarang syak lagi bahawa ahli syurga akan keluar daripada syurga. Tak ada. Tapi ahli neraka ada yang keluar dari neraka. Tadi Tuhan kata khalidina fiha, kekal dalam neraka, itu untuk orang kafir. Adapun orang beriman yang derhaka, mereka akan dicampak ke dalam neraka wal iyadzu billah. Tapi setelah tamat tempoh pembakaran, pembalasan kepada amal-amal buruk yang mereka lakukan atas dunia, maka mereka akan dikeluarkan dari neraka, dibawa ke syurga. Itu dia panggil kelebihan orang mukmin. Adanya aslul iman, maka mereka boleh keluar daripada neraka. Tapi yang syurga ni Allah Ta'ala tambah satu lagi takkid, abada. Maknanya tak ada orang masuk dalam syurga keluar ke neraka. La. Itu perbezaan yang sangat ketara. Tanda ni pelajar. Orang yang masuk dalam syurga, dia tak akan keluar. Berpindah darjat, na'am. Contohnya kita kata dia duduk tingkat 5. Lama-lama dia naik ke tingkat 7. Itu boleh berlaku. Naik darjat. Tapi kata nak terpelanting keluar daripada syurga, la. Berbeza dengan ahli neraka yang ada iman tapi dia derhaka kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia boleh keluar setelah selesai dijatuhkan hukuman. Tapi kita jangan duduk buah lah. Tak apalah kalau gitu kak, masuk sehari dua, lepas tu kita kira lah. Mu ingat masuk dalam neraka ni macam masuk dalam penjara. Penjara ada makan, ada makan, ada minum, ada tempat duduk. Kalau penjara orang besar-besar VIP, macam bilik hotel comel. Jangan duk main. Jadi penjara-penjara ni bukan neraka. Neraka bukan penjara. Ni ada orang bergurau boleh main-main. Masuk sekejap kita keluar,
Itu kata-kata Yahudi. Apa ni? Dia kata api neraka itu illa ayyaman ma'dudah. Berapa hari je kita pergilah sekejap. Perangai Yahudi. Baik. Maknanya Allah Ta'ala sebut di sini abada. Beza dengan khalidina fiha dalam ahli neraka. Apabila Allah Ta'ala sebut orang beriman, orang yang beramal soleh, para pelajar sudah diperingatkan beberapa kali, amalan nak jadi soleh ni mesti dua syarat dipatuhi. Syarat yang pertama ikhlas, tanda ni anak. Syarat yang kedua ikut, dia panggil mutaba'ah. Tulis, yang pertama ikhlas, yang kedua apa? Mutaba'atun nabi, ikut nabi. Ingat ni, letak dalam kepala kita dua kalimah ini yang menjadi syarat amalan itu jadi soleh, dan sekaligus menjadi syarat qabulul amal. Allah Ta'ala nak kabulkan amalan kita ni dengan dua syarat. Allahu Akbar. Tak cukup dua syarat tak jadi. Maka Allah Ta'ala sebut pahala mereka, detailkan pahala mereka, pahala orang beriman dan beramal soleh, pahala khairul bariyah. Apa dia pahala? Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adn tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah syurga Adnin, tempat tinggal yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, kekal mereka di dalamnya, dan Allah redha akan mereka, dan mereka pun redha serta bersyukur akan nikmat pemberiannya. Balasan yang demikian itu tidak untuk orang-orang yang balasan yang demikian itu untuk orang yang takut, khasyah, takut melanggar perintah Tuhannya. Jadi Allah Ta'ala beri kepada kita khalidina fiha abada. Dalam neraka khalidina fiha tanpa disebut abada. Mari kita tengok nota di bawah menarik. Para jemaah sekalian, tengok tafsir kata dulu. Sawabul ladzina amanu, pahala orang yang beramal, yang beriman dan beramal soleh di akhirat esok di sisi Tuhan mereka, jannatu iqamatin daimatin la tahwula anha, syurga yang kekal yang mereka tidak akan keluar daripadanya, berlari di bawah mereka, di bawah istana mereka sungai-sungai, di bawah pokok-pokok bilang qita, tidak terputus. Khalidina fiha abada, kekal dalamnya selama-lama. Makisina fil jannati abadan yatana'amuna fi kulli waqtin bila mautin wala khuruj. Selek mata kita kata ya Rabbi, kata Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Ya Allah, jadikan orang yang masuk ke syurga. Allah kata yatana'amun, mereka menikmati segala persiapan, segala nikmat yang disediakan oleh Allah. Bila maut, tak mati, tak ada mati dah. Wala khuruj, dan mereka tak akan keluar daripada nikmat yang besar ini. Allah Ta'ala bagi jamin. Kita tak payah mikir berapa lama aku nak di syurga. La abadan. Apa ni? Makisina fiha abada, selama-lama. Khalidina fiha. Radiyallahu anhum, Allah Ta'ala redha kepada mereka. Sebab apa? Bisababi imanihim wa ta'atihim lahu, dengan sebab mereka beriman dan melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Waraduhum anillah,
dan mereka juga mendapat keredaan daripada Allah Azza wa Jalla lima atahum minan na'im, dengan apa yang disediakan kepada ahli syurga dengan nikmat-nikmat yang begitu besar. Jadi dua ada. Radhiyallahu anhu wa radu anhu. Allah redha, penerima lagi redha, ya Rabbi, apa lagi nikmat yang kau berikan kepada kami ya Rabb. Di akhirnya Allah kata apa? Dzalika liman khashiya rabbah, ay dzalika thawabul karim wan na'imul azim. Pahala yang besar, yang mulia, nikmat yang besar itu yakunu liman khafallah fid dunya wa 'azzamahu, bagi mereka yang takut pada Allah Taala di dunia dan membesarkan, mengagungkan Allah Azza wa Jalla dengan melakukan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Jauhkan perintah Allah, melakukan perintah Allah dan menjauhi segala larangan, maka itu tanda orang yang takut pada Allah Azza wa Jalla. Takut pada Allah Ta'ala bukan macam takut pada harimau. Takut harimau kita lari daripada dia. Takut pada Allah Ta'ala kita berlari kepada Allah dengan melakukan ketaatan, melakukan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Tulis pelajar. Ayat ini ditafsirkan dengan ayat surah Qaf. Qaf ayat 31 sehingga 33. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Didekatkan syurga kepada orang yang bertakwa. Jangan dekat syurga mari. Allahu Akbar. Inilah janji Allah Ta'ala kepada orang yang kembali kepada Allah dan menjaga syariat Allah Ta'ala. Man khashiyar rahmana bil ghaibi wa jaa biqalbin munib. Mereka yang takut kepada Allah Ar-Rahman, yang kita tak nampak dia. Allah Ta'ala ada tapi tak nampak kita. Kita tak nampak dia. Dan mereka datang bertemu Allah dengan hati yang kembali kepada Allah, iaitulah dengan iman dan tidak melakukan syirik pada Allah Azza wa Jalla, maka itu orang yang layak ke syurga. Tengok nota di bawah. Ayat ini menolak salah faham yang ada di kalangan kebanyakan kita manusia ni, iaitu dengan semata-mata mengakui beriman sebagaimana yang diwarisi dan menurut dengan buta tuli kepada apa yang dilakukan oleh datuk nenek, tak tahu berapa, tak mengaji pun Islam. Saya terima Islam daripada tok ayah kita begitu ya. Juga dengan semata-mata mengerjakan rupa amal-amal ibadat seperti gerak-geri sembahyang, menahan diri dari makan minum dalam bulan Ramadan, boleh mendapat balasan yang baik. Memang kena buat. Tetapi padahal hatinya penuh dengan hasad dengki, perasaan dendam dan riak takabur, dan mulut tidak putus-putus berdusta. Na'udzubillah. Ini yang kita takut hari ini ni. Takut hari ini ni. Apa dia panggil, fenomena perbuatan bohong, janji palsu ini sudah menjadi satu normalisasi di kalangan masyarakat dari atas sampai ke bawah. Maka ini yang cukup berbahaya. Orang berbohong main-main tak ada apa. Allahu Akbar. Mengumpat, na'udzubillah. Zaman kita hari ni zaman alat-alat media sosial ni, nak mengumpat orang muda kata orang tu, kata orang ni berat. Allahu Akbar. Hatinya penuh dengan perbuatan berdusta, mengumpat dan membuat fitnah. Tuduh orang tu, tuduh orang ni. Lepas dia tuduh, dia suruh orang tu bukti tak bersalah. Dalam Islam kata siapa nak tuduh orang, dia kena bawa bukti. Terbalik dunia nak kiamat ni. Nak bawa bukti tak boleh. Suruh tuduh, suruh orang jampi. Kalau awak tak bersalah, awak
Kena. Dan sikapnya pula memperhambakan diri kepada apa saja yang boleh memenuhi kemahuan nafsunya. Sesiapa yang demikian keadaannya jauh sekali dari mendapat balasan baik yang disediakan untuk orang-orang yang takut melanggar perintah Tuhannya dengan iman yang sebenar-benarnya serta amal ibadat yang dilakukan dengan khusyuk dan ikhlas dan dengan bersihnya dari maksiat zahir dan batin. Jadi kita kena belajarlah kan, ala-ala sifat-sifat orang-orang yang baik ini kita kena belajar supaya kita masuk dalam kumpulan orang yang baik, orang yang sentiasa ingat kepada Allah Azza wa Jalla, bukan orang yang lara, orang yang leka, yang cuai, yang tak tahu apa atas dunia ni. Wal iyazubillah, kita minta berlindung dengan Allah daripada kumpulan yang tidak baik. Jangan masuk kita ni dalam kumpulan syarrul bariyah, manusia yang celaka, sejahat-jahat makhluk atas dunia ini, iaitulah orang yang melakukan syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Kemudian orang yang melakukan maksiat kepada Allah. Di antara maksiatnya ada yang zahir, ada yang batin. Yang zahir iaitulah perbuatan dengan lidah, berjanji, mengumpat, itu dia panggil perbuatan zahir. Dalam perbuatan yang batin, riya, takabur, rasa diri hebat, macam-macam perbuatan-perbuatan yang dikira batin. Wal iyazubillah. Tamatlah tafsir ayat secara ringkas. Al-an, sekarang kita berpindah kepada mencari al-fawaid at-tarbawiyah wal ilmiyah wal lataif. Faedah dari sudut tarbawi, faedah dari sudut ilmi. Yang pertama daripada 3 ayat ni ya kita ni 6, 7, 8. Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini untuk orang kafir khalidina fiha. Ya innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Allah Ta'ala sebut kafaru bilafzil fi'li dengan lafaz fi'il. Kafara kafaru, mereka kafir. Wal musyrikina bismil fa'il. Dalam kitab kata musyrikin disebut dengan isim fa'il. Ni untuk orang belajar bahasa Arab. Kenapa berbeza? Dalam siri lepas kita juga dah sebut kenapa Allah pisahkan innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Sedangkan ahli kitab pun kafir juga. Dengar jawapan. Jawapannya kata tambihan ala, nak maklum bahawa ahlul kitab, penerima kitab Taurah, kitab Zabur, kitab Injil, mereka asalnya beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Molek-molek dia ikut Nabi. Tetapi kemudian mereka menyeleweng. Jadi maka dia satu kumpulan, ada kitab di tangan mereka daripada Allah Azza wa Jalla tapi diselewengkan. Adapun orang musyrikin kafir tulen, dia besar-besar semua berhala dah. Fa innahum wuridu ala ibadatil asnam, mereka lahir dalam menyembah berhala. Wa inkaril hasyri wal qiyamah, mengingkari adanya kebangkitan semula dan adanya kiamat. Hak ni kafir tulen ni tak percaya terus. Kafir ahli kitab ada kitab tapi menyeleweng. Jadi sebab Allah Ta'ala pisahkan di antara 2 jenis kafir. Dan banyak lagi hukum lain yang berbeza antara 2 kafir itu. Al-Kitab yang asli dulu, sembelihan dia boleh kita makan. Dengan orang perempuan di kalangan mereka boleh kahwin. Tapi hak kafir no. La. Itu beza. Cuma ada lagi Al-Kitab sekarang, ada sebagian ulama kata ada. Ramai di kalangan kita kata tak ada dah. Bok-bok yang Yahudi, Nasara, yang ada di Nasara, yang ada hari ni semua salib je Nasara. Maka itu dia panggil yang pertama Ahlul Kitab wal Musyrikin. Ahlul Kitab wal Musyrikin, pemisahan yang pertama. Dengar ni awal. Kemudian jadi puak-puak kafir
al-musyrikin yunkiruna nubuwah. Dia tak percaya langsung ke Nabi, tak percaya. Tak percaya ke kiamat. Ini perbezaan yang penjelasan lah. Adapun ahlul kitab, dia percaya ada Nabi, dia percaya. Percaya ke Nabi dia Musa, dia percaya ke Nabi Isa. Tapi mereka kafir dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kaedah matematik akidah, tanda dia pelajar, dia panggil matematik akidah. 6 tolak 1 berapa? 6 tolak 1 akidah kosong. Pandai berapa 6 tolak 1 berapa? Kosong. Dia beriman dengan 5 rukun iman, dia tak percaya satu. Boleh tak boleh? Alah, kafir selalu. Itu dia panggil dalam ilmu akidah 6 tolak 1 kosong. Dalam ilmu hisab 6 tolak 1 5. Betul dah awak jawab tadi, tapi salah tepat. Salah tepat. Ilmu akidah lain, ilmu hisab lain. Maka dengan itu puak kafir ahlu kitab lebih ringan kekafiran dia bandingkan kafir tulen. Tapi kenapa dalam bab hukum, tengok ni, innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam, hukumnya sama, neraka jahannam belaka, kekal dalam tu belaka. Sebab apa? Jawab dia, annal fariqaini, dua-dua kumpulan itu kafir belaka, walaupun hak ni kafir ringan, dan dua-dua mereka akan dicampak dalam neraka mereka. Cuma mungkin ringan sikit ahli kitab daripada kafir itu. Wallahu alam. Dari sudut azabnya, tapi dari sudut tempat semua ke neraka. Itu dia panggil yang pertama. Cuma tadi anda sebut perbezaan khalidina fiha. Dalam ayat orang beriman khalidina fiha abada. Kenapa? Apa awal? Sebab pahala berganda. Orang masuk dalam syurga tak akan keluar dah sampai bila-bila. Dosa berganda, dosa berbagai-bagai. Dan orang ahli neraka juga pelbagai. Ada yang kapitulin, tak akan keluar, dan ada kaki maksiat, dia beriman tapi maksiat, orang ini akan keluar daripada neraka bila sudah dibakar. Allahu Akbar. Itu perbezaan lah. Jadi menunjukkan bahawa rahmat Allah Ta'ala itu lebih luas daripada kemurkaan Allah. Mari kita pergi kepada faedah yang kedua. Faedah yang kedua, Allah kata apa? Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannam ulaika hum syarrul bariyah. Maka dalam ayat ini para pelajar, ini tambihun, satu peringatan bahawa orang yang jahat itu, itulah sifat dia. Kafaru min al-kitab. Puak kafir daripada al-kitab ni, kenapa dia jadi jahat sangat? Sehingga digelar sebagai syarrul bariyah, sejahat-jahat makhluk. Lish? Sebab mereka ada ulama, pendeta-pendeta Yahudi, tuk-tuk rahib Nasara. Di kalangan mereka ulama usu, ulama yang jahat. Ulama yang jahat, yang duduk janji macam-macam kepada pengikut-pengikut dia, maka mereka lah yang jahat. Dalam kumpulan Islam kita tak ada ke ulama su? Jawabnya ada. Siapa dia ulama jahat dalam kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini? Iaitulah mana-mana orang yang selewengkan tafsir makna Al-Quran atau penyelewengkan tafsir makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ataupun memutablikkan agama, dia panggil penunggang agama, ataupun mereka-reka hadis palsu ditempelkan hadis itu kepada Nabi sallallahu. Kononnya Nabi kita bersabda sedangkan Nabi tak kata pun, maka ini dia panggil ulama su, ulama yang jahat. Termasuk juga ulama-ulama su ini ulama yang mengampu pemimpin yang zalim semata-mata menjaga kedudukan. Kerana kalau dia tak ampu, tak dapatlah kedudukan, tak dapatlah pangkat, tak bolehlah rapat dengan pemimpin. Maka inilah ulama su, ulama jahat yang duduk mengatur susun, menyusun atur, buat masuk ke dalam negara tokoh-tokoh yang dikenali sebagai orang-orang yang menyeleweng daripada Ahlus Sunnah. Duk bawa kumpulan-kumpulan yang sembah kubur, duk main kubur-kubur, dia panggil kubur riu, duk main buat-buat yang pelik-pelik yang tak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah di antara ulama-ulama yang tidak baik, yang bersekongkol duduk dengan pemerintah. Maka kita para alim ulama mestilah jelas kita punya pendirian. Jangan duk main keluk-kelik ikut orang, ikut arus tak tahulah ke mana, jangan. Allahu akbar. Mari kita pergi pada ayat innal ladzina amanu, orang beriman pula. Tulis. Ini faedah yang ketiga. Faedah yang ketiga, bila Allah Ta'ala sebut hukum pada orang kafir, Yahudi, Nasara, musyrikin, maka dia sebut orang yang beriman. Itu dia panggil uslubul Quran masanin, kembar. Tusanna fihi al-ma'ani, dia akan sebut dua-dua. Sebut orang jahat, sebut yang baik. Sebut galakkan supaya beribadat, sebut juga amaran daripada jangan tak buat ibadat. Dia panggil at-targhib wat-tarhib. Sebab manusia ni jiwa dia lemah. Sekali kita kena gaya gosok-gosok, ajak buat baik. Sekali lagi kena sentap, larang daripada benda mungkar. Itu dia panggil uslub Al-Quran. Masanin tanwi'ul asalib wa tanwi'ul mawadhi', untuk menggerakkan jiwa manusia supaya melakukan kebaikan. Maka di ayat ini Allah kata apa? Hum khairul bariyah, sebaik-baik makhluk, sebaik-baik orang yang beriman. Tanda ni pelajar. Man kana mu'minan, siapa dia beriman dengan sempurna, dengan baik, yang jaga imannya, jaga Islamnya, mereka itu a'azzu khalqillah, orang yang paling mulia di kalangan makhluk, orang yang paling mulia di kalangan makhluk. Maka kata ulama tadabbur, la yajuzu lil muslimi an yastazilla, dengan zat, an yastazilla amamal kafir, menghina diri di bawah kafir. Jangan. Orang kafir mari ceramah, tak kira lah ceramah berapa apa. Kalau hina bangsa kita, hina orang Islam, hina kawan kedudukan agama kita, wajib kita lawan, kita tentang. Jangan duk tepuk tangan sekali. Tepuk tangan sekali, makna kamu manusia yang hina di hadapan orang kafir yang menghina Islam. Jangan duk main. Ni manusia tolol ni, si kafir bercakap hina Islam, tepuk tangan juga. Kita kata itulah manusia yang tidak ada jati diri, orang Islam yang tak ada pendirian. Dan ayat ini Syekh Al-Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tanda pelajar, dan sekumpulan ulama mengatakan bahawa tafdilul mu'minin minal bariyah alal malaikati, menunjukkan bahawa orang yang beriman, yang baik, yang yang taat pada Allah Azza wa Jalla, lebih mulia daripada malaikat. Orang beriman itu mazhab Abu Hurairah dan sekumpulan ulama mengatakan manusia lebih baik daripada malaikat. Sebab malaikat kalau dia baik pun dia tak ada nafsu. Kita kalau kita baik, kita berlawan, berdepan dengan nafsu. Berdepan dengan nafsu. Kemudian Allah kata, tengok ayat tu, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah Ta'ala redha kepada mereka dan mereka juga redha kepada anugerah Allah. Tanda pelajar, ini dipanggil sifatul redha. Allah Ta'ala sifat dia redha, suka kepada hamba dia yang beriman. Dan jadi satu istilah at-taraddi. Kita kata Allah redha, Allah doa kepada mereka ni untuk sahabat.
Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi ulama hadis telah membezakan di antara at-taraddi untuk sahabat, wat-tarahum untuk bukan sahabat. Jadi kita kena beza lah. Kalau sebut nama sahabat kita kata radhiyallahu. Sebut nama ulama lain kita kata rahimahullah. Tapi kalau silang macam mana? Kita kata Syafi'i radhiyallahu anhu, macam setengah penulis-penulis kitab. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kalau ahli kitab tasawuf qaddasallahu sirrahu. Tu dia. Jadi kita kata, ulama kata boleh. Cuma takut keliru. Kita duk bagi tahu radhiyallahu anhu untuk sahabat, tiba-tiba kita kata Syafi'i radhiyallahu anhu. Mari anak kecil, dia sahabat Nabi ke tu pak? La. Jadi elok kita kekalkan istilah-istilah. Macam Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ada juga orang kata Sayyid Ali karramallahu wajhahu. Itu kita dah bahas panjang dah itu tentang kedudukan Sayyidina Ali. Karramallahu radhiyallahu anhu. Jadi eloknya kita kekalkan seperti khalifah yang 3 radhiyallahu anhu, Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu anhu. Tapi kalau ada orang guna karramallah, tidaklah menjadi satu kesilapan, cuma perlu kepada huraian, Jadi para jemaah sekalian, kita kena ingatlah, kan? Kemudian Allah kata apa? Akhir sekali, zalika liman khasyiya rabbah. Semua yang aku janji tadi, nak bagi keredaan, nak bagi apa, iaitulah kepada orang yang takut pada Allah. Ada anak pelajar tulis khauf, takut. Tadi kata khasyah lebih tinggi daripada khauf. Khauf ni takut. Kenapa pucat muka? Takut kena kejar kau harimau. Takut. Tapi dia tak kata yakhsha, takut pada harimau lah. Dia duduk dalam rumah dia, harimau duduk dalam zoo, kena rantai, dia takut ini. Lah, muduk pondok ni, kenapa menggigil tu? Takut pada apa? Harimau dalam zoo. Ni kata orang tolol lagi ni. Tak, kena pergi hospital jiwa lagi ni. Tapi kita dengan Allah Azza wa Jalla takut yang la yanfak, tak boleh nak pisah. Sebab Allah Ta'ala ada, Allah Ta'ala tengok kita, Allah Ta'ala mengetahui, Allah Ta'ala tahu segala-galanya, maka khasyah, kita kena takut pada Allah Azza wa Jalla. Maka jadi ayat ini dengan ayat tanda pelajar. Surah Fatir ayat 28, Allah kata innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang betul-betul takut pada Allah Ta'ala ni siapa? Para alim ulama. Alim ulama, orang yang takut pada Allah Azza wa Jalla. Ulama mana? Ulama yang memahami Al-Quran dengan sunnah, dan ulama yang beramal dengan ilmu dia, bukan ulama pengampu pemimpin, pengampu pemerintah, tafsir ayat Quran ikut suka hati, mereka-reka hadis palsu, ataupun dia tahu hadis palsu, dia tak reka, dia sebar. Ini juga termasuk ulama yang tidak baik. Jadi kita nak jadilah ulama yang baik, ulama yang disebut oleh Allah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, maka itu dia panggil orang yang takut pada Allah Azza wa Jalla. Jadi para jemaah, apakah kesan daripada takut? Ni yang kelima dah kan. Apa yang kesan daripada takut? Bila kita takut Allah Ta'ala, kuat kita beribadat. Bukan kata takut, kerana takut tu demam 3 hari tak lalu makan sebab takut ke Tuhan. Maya ke tak? Tak lah. Ini dia panggil orang tak puk lagu ni. Orang Kelantan kata tak puk. Mana orang yang sewil, orang yang tak betul berjalan. Orang takut pada Allah Ta'ala ni berlari pada Allah, mana lagi kuat kita beribadat. Barulah nama dia orang takut kepada Allah. Allahumma ja'alna minal khashi'in wal khaifin ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikan kami ni orang yang takut padamu ya Allah, zahirnya yang batinnya, yang menyebabkan kami sentiasa beribadat kepadamu dengan ikhlas semata-mata kerana takut padamu, kemurkaanmu ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikan kami di kalangan khairul bariyah, di kalangan hamba-hambamu, makhlukmu yang baik di atas muka dunia ini, yang melayakkan kami untuk mendapat keredaanmu di syurga nanti ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita akan sambung siri yang akan datang, surah Az-Zalzalah. Surah Az-Zalzalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.